Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baik, pertamanya terima kasih dan tahniah kepada yang sedang menonton video ini. Ini menunjukkan bahawa anda telah menerima maklumat dan juga arahan daripada saya, dan ini membuktikan bahawa anda telah berjaya mengikuti sesi PDPR bagi subjek matematik pada hari ini. Jadi, untuk membuktikan kehadiran anda, yang sedang menonton, sila typekan nama penuh dan juga kelas anda di ruangan komen di bawah video ini. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, ingin saya buat sedikit revision tentang apakah konsep penting yang awak akan gunakan sepanjang awak mempelajari bab 1, yang mana tajuknya adalah indeks. Jadi indeks itu secara keseluruhannya adalah merangkumi asas dan juga indeks. Penting untuk awak mengenal pasti di dalam nombor indeks itu yang mana merupakan asas, yang mana merupakan indeks. Jadi biasa nombor indeks itu ditulis dalam A kuasa N. Kita selalu sebut A kuasa N. Jadi apa itu A? A itu adalah asas, manakala N itu adalah merupakan indeksnya. Jadi ataupun yang biasa kita sebut kuasa. Jadi secara kesimpulannya, rumusannya, indeks itu adalah merupakan suatu nombor yang mempunyai kuasa. Apa sahaja nombor yang mempunyai kuasa, itu kita panggil sebagai indeks. Okey, so ini secara ringkaslah apa yang telah sebenarnya awak pelajari sebelum ini. Seterusnya, kita ada di dalam indeks itu hukum indeks. Jadi bila kita sebut hukum itu adalah suatu benda yang kita tak boleh sewenang-wenangnya ubah. Jadi dia telah termaktub. Jadi kita mesti mengikuti hukum itu atau patuh kepada hukum indeks yang telah disenaraikan. Jadi apa dia hukum-hukum indeks itu? Okey, jadi kita tengok ya. Okey, secara kesimpulannya atau rumusannya, hukum indeks itu ada 3. Okey, saya senaraikan sebagai 3 lah. Penting untuk awak mengingat atau menerangkan di mana kita nak menggunakan setiap hukum ini. Hukum-hukum indeks ini biasanya akan diberi dalam peperiksaan, tetapi kita perlu tahu di mana dan bila kita nak menggunakan hukum indeks. Okey, apakah situasinya bila kita nak gunakan hukum indeks? Jadi saya senaraikan di sini ada 3 hukum indeks. Yang pertama, okey, sebelum saya terlupa, hukum indeks ini hanyalah boleh digunakan apabila ia mempunyai asas yang sama sahaja. Bermaksud nilai A itu sama, barulah kita boleh aplikasikan hukum indeks tersebut. Selagi awak tak nampak asas itu sama, awak tak boleh menggunakan hukum indeks. Tapi nanti kita akan lihat ada beberapa situasi biasa pelajar dia tersilap. Dia ingat situasinya tak sama, tapi sebenarnya kita boleh samakan asasnya. Okey. So untuk yang pertama, kalau awak perhatikan A kuasa M darab A kuasa N. Jadi untuk yang pertama ini kata kuncinya adalah darab. Jadi apabila awak nampak darab dan asasnya wajib sama, apa yang saya sebutkan di sini 1, 2, 3 itu semua merangkumi asas yang sama, iaitu A. Jadi A itu nanti akan ditukarlah dengan sebarang nilai. Okey, A kuasa M darab A kuasa N. Jadi kuasa atau indeks itu tidak semestinya sama. Yang wajib sama adalah asas. Jadi apa yang awak perlu lakukan adalah awak tambahkan. Okey, so tolong ingat, careful. A darab, sekiranya awak nampak darab, maka kita tambahkan kuasanya. A itu kita tulis sekali sahaja, sebab dia sama, kita tulis sekali, kita combinekan terus M tambah N. Yang kedua, masih lagi asas yang sama. Jadi kalau awak lihat dia adalah berkaitan dengan bahagi, maka apa yang kita lakukan adalah kita tolakkan kuasanya. Okey. Dan yang ketiga adalah darab. Darab bagi apa? Dia bukan sama macam nombor 1. Dia adalah darab bagi kuasa ataupun indeks. Ataupun awak nampak ada simbol kurungan dan awak nampak ada kuasa di luar kurungan begitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah awak perlu darabkan kuasanya. Jadi apa yang berlaku? M didarab N, awak akan hasilkan MN. Begitu juga kalau awak lihat hasilnya kesemua bagi ketiga-tiga itu, asasnya ditulis sekali sahaja. Okey, tengok 1, 2, 3 sama. Okey, kita pergi situasi yang saya sebutkan tadi, di mana ada kalanya pelajar ingatkan dia tak sama. Jadi apa pun dia kata
okey cikgu tak boleh buat hukum indeks sebab cikgu Hidayah kata hanya indeks kuasa yang sama sahaja yang boleh digunakan hukum indeks. Tetapi ada kalanya ia sebenarnya adalah situasi yang mana kita boleh menukar indeks itu kepada indeks yang sama. Okey. Kalau awak lihat apabila kita nak merumuskan bahawa asas itu adalah sama, kita perlu pastikan bahawa dia adalah sebutan yang terringkas, yang dah dalam terringkas, maksudnya nombor yang paling kecil yang kita tak boleh permudahkan lagi. Okey, contoh yang kita boleh wakilkan dengan situasi ini ni, kalau kita jumpa pecahan kan, biasa kalau kita jumpa pecahan kita akan permudahkan sampai bentuk terringkas. Contohnya saya ada 2/6. Okey, 2/6 ini belum lagi jawapan akhir. Apa yang awak perlu lakukan adalah awak perlu permudahkan dengan menggunakan sifir apa? Sifir 2. Jadi 2 bahagi 2 dapat 1, 6 bahagi 2 dapat 3. Apa yang saya maksudkan dengan sebutan terringkas ini adalah yang 1/3. Maksudnya kita boleh permudahkan 2/6 menjadi 1/3. Jadi kita lihat asas yang sama itu adalah asas yang telah diringkaskan. Maksudnya kita lihat kepada 1/3, bukan 2/6 itu. Jadi sebelum kita memastikan bahawa adakah asasnya sama ataupun tidak, kita perlu pastikan ia dalam sebutan yang terringkas. Okey. Kemudian sekiranya kalau dia tidak sama, apa yang kita perlu buat? Kita kena tengok adakah dia boleh permudahkan ataupun tidak. Sekiranya dia tak boleh permudahkan, okey, barulah kita buat satu kesimpulan, okey, asas dia sama ke tidak. Okey, kita lihat kepada contoh lah. Okey, saya telah sediakan 2 contoh begini. Okey, semua contoh-contoh ini adalah kita menggunakan hukum indeks yang pertama, iaitu darab. Ingat tadi saya kata sebelum kita menggunakan sebarang hukum indeks, kita perlu pastikan bahawa asas dia sama. Okey, untuk contoh yang pertama, itu memang tak dapat dinafikan lagi lah, dan memang jelas dan clear bahawa asasnya adalah 2. Dua-dua sebutan itu sama. Okey, yang saya sebut sebutan ini 2/3 sebutan pertama, 2/1 sebutan kedua. Okey, kedua-dua sebutan itu adalah dalam asas yang sama, iaitu 2, maka kita boleh menggunakan hukum indeks yang pertama, iaitu apa kita buat? Kita tulis asasnya sekali saja dan kuasanya kita tambahkan. Okey, so kita akan dapat 2/4. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini adalah khusus untuk apa yang saya nak perjelaskan, yang saya telah sebut tadilah, yang untuk memastikan di dalam sebutan terringkas. Sekiranya pelajar tak ambil ambil fokus ke dalam apa yang saya telah sebutkan tadi, kalau dia lihat kepada soalan contoh nombor 2, dia terus sahaja dengan confidentnya dia kata, okey cikgu, 2 sebutan ini mempunyai asas yang tak sama, iaitu asas 8 dan asas 4. Maka ia tidak boleh diselesaikan menggunakan hukum indeks cikgu. Okey, so ini adalah konsep yang salah lah. Okey, apa yang saya beritahu tadi, kita perlu pastikan setiap sebutan itu asasnya mesti dalam sebutan yang terringkas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sebutan terringkas? Okey, kita lihat kedua-dua sebutan ini. Okey, ini adalah sebutan pertama yang asasnya adalah 8. Ini adalah sebutan kedua yang asasnya adalah 4. 8 dan 4 ini kita bukannya perlu, ini tadi saya tunjuk contoh lah, contoh sahaja tetapi untuk situasi bagi nombor indeks, kita perlu pastikan bahawa kedua-dua sebutan ini boleh atau tidak kita menulis dengan asas yang sama, dalam asas yang terringkas dan sama kedua-dua sebutan. Okey, kita lihat kepada sebutan yang pertama. Okey, sebutan pertama asasnya 8. Dalam nombor indeks, asas yang paling rendah 1, tapi biasanya kita bermula dengan 2 lah, sebab 1 kuasa 8 pun dia akan tetap jadi 1. Jadi biasanya paling rendah pun 2 lah. Okay, jadi kita lihat boleh tak 8 itu ditukar kepada asas 2. Okay, so boleh. Ini sebelum tu saya perlu tekankan di sini bahawa penguasaan sifir adalah sangat penting.
Jadi 8 itu boleh ditukar menjadi sebutan dalam asas 2. 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. Okey, awak boleh tekan kalkulator untuk kaedah cuba jaya lah, untuk menentukan bahawa berapakah asas yang kita nak tulis untuk hasilkan 8. Jadi kita boleh tulis 2 kuasa 3. Jadi 1 itu, walaupun 1 sini saya nak awak biasakan kita menulis kurungan apa yang kita telah ubah. Maksudnya 8 itu kita ubahkan, kita tulis dalam kurungan untuk memastikan bahawa kita tak lupa ada kuasanya yang telah sedia ada di situ 1. Okey, darab 4 juga boleh ditulis dalam asas 2, iaitu ini biasakan apa yang kita nak tukar tu kita kurungkan. Jadi kita akan tukar menjadi 2 kuasa 2. Jangan lupa, sebab itu saya minta awak biasakan menulis kurungan supaya kita tak lupa ada kuasa di luar kurungan kat situ. Okey? So dia akan jadi 2 kuasa 2, di luar kurungan ada kuasa lagi, iaitu kuasa 2. Jadi kita akan selesaikanlah 2, 3 darab 1. Ini kita menggunakan hukum indeks yang ketiga. Jadi apa yang saya nak awak lihat di sini adalah daripada asalnya, asasnya tidak sama, iaitu 8 dan 4. Tetapi perlu ingat ni, okey, apa yang saya petakkan ini, bahawa kita perlu lihat dahulu adakah kedua-dua asas ini boleh dipermudahkan, ditulis dalam asas terringkas. Barulah kita akan buat satu kesimpulan asasnya sama ke tidak. Okey, so apabila kita dah bertukar asasnya, kita dapati bahawa kedua-dua ini sebenarnya mempunyai asas yang sama, asas terringkas yang sama, iaitu 2. Okey, jadi kita akan teruskan 2, 3 darab 1, sebab kita menggunakan hukum indeks yang ketiga, yang mana kita kalau ada kurungan, kita darabkan dia punya kuasanya. Jadi 2, 3 darab 1 dapat 3 darab 2, 2 darab 2. Okey, so dia akan jadi 2 kuasa 4. Okey, so bila sampai sini kita dah pergi kepada hukum indeks yang pertama. Kita akan menggunakan hukum indeks yang pertama. Jadi dalam soalan 2 ini sebenarnya dia adalah gabungan beberapa hukum indeks. Okey, jadi awak akan selesaikan kalau darab di sini dan asasnya sama, maka kita tambahkan kuasanya dan asasnya ditulis sekali sahajalah. So dia akan jadi 2 kuasa 7. Ini jawapannya. Okey, so saya harap clear bagi yang itu. So itu adalah penguasaan konsep asas, sangat penting. Okey, okey, seterusnya kita akan teruskan. Okey, apa yang saya dapati daripada cikgu awak sebelum ini adalah awak telah belajar sehingga muka surat 12 buku teks. Jadi saya hanya meneruskan sahajalah. Okey, apa yang saya dapati selepas muka surat 12 itu, kita akan belajar dengan lebih lanjut bagi hukum indeks yang ketiga, yang mana yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum indeks yang ada kurungan, dan ada kurungan, di luarnya ada kuasa. Okey, so kita akan perincikan lagi. Minta maaf. Okey, so kita akan detailkan lagi. Untuk hukum indeks ketiga tu, apa dia yang awak perlu faham. Okey, so yang pertamanya awak lihat kepada apakah identiti bagi hukum indeks ketiga, adalah di mana awak akan nampak kurungan lah. Itu paling jelas lah, awak nampak kurungan dan ada kuasa di luarnya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kuasa di luar itu? Itu bermaksud kuasa di luar itu adalah berkaitan dengan semua atau setiap sebutan di dalam kurungan. Okey, kalau perhatikan, kalau pelajar itu dia tidak belajar dengan lebih jelas, belajar dengan lebih detail lagi, kita panggil perincikan lagi, dia akan berpegang hanya kepada hukum indeks yang ketiga, di mana dia nampak ada satu je di dalam kurungan kan. Jadi dia akan pegang pada tu. Itu yang jadi apabila keluar soalan yang lain sikit daripada hukum indeks yang awak pelajari, dia dah tak boleh jawab. Okey, di sini pertamanya saya akan bagi tahu dahululah apakah perincian bagi
hukum indeks yang ketiga. Jadi yang dimaksudkan dengan setiap sebutan, kalau dia bagi hukum indeks, memang dia bagi contoh hanya ada satu sebutan sahaja di dalam kurungan. Tetapi sebenarnya dalam soalan, awak akan nampak soalan yang lebih kompleks lagi. Okey, contohnya saya beri dua cabang kat sinilah. Okey, yang pertama ini memang apa yang seperti diberi dalam hukum indeks. Okey, yang mana di dalam sebutan tu, di dalam kurungan hanya ada satu sebutan sahaja. Okey, iaitu 2/3. Tetapi sebenarnya dalam soalan dia lebih kepada cabang yang kedua. Okey, dalam cabang yang kedua ini dia memang ada satu sebutan sahaja. Tetapi okey, di dalam sebutan ini ada dua benda. Okey, apa yang dimaksudkan dua benda itu? Benda pertama, apabila awak nampak ada dua jenis benda, iaitu nombor dan juga pemboleh ubah. Ini yang saya maksudkan dengan dua benda. Ini satu benda sebab satu ini hanya ada nombor sahaja. Tetapi untuk cabang yang kedua, awak akan nampak dua perkara, iaitu nombor dan juga pemboleh ubah. Okey, so ini hati-hati. Nampak dua benda yang berbeza. Okey. So, kalau yang begini ni tak ada masalah, awak follow sahaja hukum indeks, di mana hukum indeks mengatakan bahawa sekiranya ada kurungan, di luarnya ada kuasa, awak darabkan sahaja dengan kuasa di dalam kurungan. So, dia akan jadi 2, 3 darab 2, dia akan jadi 6. Okey, siap. Okey, untuk yang kedua inilah yang biasa pelajar dia confuse, dia selalu buat kecuaian. Okey, yang pertama kita akan lihat bagi setiap perkara itu. Okey, kita akan lihat satu persatu. Kita akan mula dengan 2/3 dahulu. Okey, 2/3 kuasanya yang sedia ada adalah 3. Ingat takrifan bagi kuasa di luar kurungan adalah dia berkaitan dengan setiap sebutan. Jadi sebutan pertama 2/3, yang di luar kurungan adalah 2, dia berkaitan dengan yang pertama. Okey, apa kita buat? Kita menggunakan hukum indeks yang ketiga, iaitu kita darabkanlah. So 2, 3 darab 2, dia akan jadi 2/6 setiap satu. Pelajar selalu terlupa atau cuai, dia tertinggal untuk darabkan yang nombor. Ingat sekiranya dia ada dua perkara, iaitu nombor dan huruf, ataupun dia sebenarnya pemboleh ubah, mesti buat setiap perkara itu. Okey, so 2/6 untuk nombor. Kedua, barulah kita lihat kepada dari segi huruf ataupun pemboleh ubah. Okey, kebiasaannya kalau tiada apa-apa kuasa di atasnya, kita sebenarnya akan tulis satulah di situ. Kenapa kena tulis satu? Pelajar akan lihat, oh ni tak ada apa-apa, tak perlu didarabkan. Sebab itu saya nak selepas ini, apabila awak dapati sebarang nombor atau huruf yang tidak mempunyai kuasa di atasnya, sentiasa letakkan satu. Baru kita nampak satu, kemudian didarabkan dengan 2. Okey, kalau awak lihat di situ, cabang anak panah ni ada 2. Jadi kita akan darabkan dengan setiap satu perkara di dalam kurungan. So dia akan jadi 1 darab 2 M kuasa 2. So ini adalah jawapannya. So awak akan nampak dua perkara iaitu 2 kuasa dan M kuasa 2. Okey. So saya harap yang ini juga jelas. Ini sangat penting. Okey. Kemudian kita akan tengok contohlah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, sekarang saya nak di sini awak lihat dan fokus betul-betul. Untuk soalan ini, okey, kalau awak dapati dia melibatkan soalan yang sama, iaitu 11/3 darab 9/5 dalam kurungan, luarnya ada kuasa 3. A dengan B itu sama, cuma arahan soalan adalah berbeza. Okey, apakah perbezaan arahan soalan? So awak tengok di sini jelas. Yang pertama, ringkaskan, ataupun ada juga kadang-kadang soalan dia guna perkataan permudahkan. Okey, permudahkan. Okey, yang kedua, soalan selesaikan. Ringkaskan ataupun mudahkan, selesaikan. Dua kehendak soalan yang berbeza, tetapi kita akan lihat, saya memang sengaja
menggunakan soalan yang sama, arahan yang berbeza, kehendak soalan berbeza, tapi soalannya melibatkan nombor-nombor yang sama supaya awak nampak jelas apakah sebenarnya yang awak perlu berikan untuk menjawab soalan ini. So, kalau soalan ini, kalau awak perhatikan, saya dah kata tadi, takrifan bagi hukum indeks yang ketiga, dia mesti lihat setiap sebutan. Jadi, untuk yang pertama ini, awak lihat dalam kurungan, ada berapa sebutan. Jadi, dalam kurungan ini, kalau awak perhatikan, tak ada langsung pemboleh ubah ataupun tiada langsung huruf. Kesemuanya hanya melibatkan nombor sahaja. Jadi apabila ia melibatkan nombor begini, maksudnya ada satu benda sahaja. Tetapi di dalam kurungan itu terdapat dua sebutan. So sekarang ni saya nak biasakan dengan istilah-istilah sebutan, pemboleh ubah, kuasa, asas dan sebagainya. So ada dua sebutan. Dan setiap sebutan itu kita perlu kaji dahulu, adakah asasnya sama atau tidak. Okey, so macam tadi yang saya dah ajar, kita akan lihat, sebutan pertama asasnya 11, sebutan kedua asasnya 9. Kita lihat boleh tak kita menulis dalam bentuk terringkas. Mesti kedua-dua itu kita kaji dahulu, boleh tak kita buat dalam sebutan yang sama kedua-duanya. 11. Boleh ke? 2 kuasa berapa? Tak ada kan? 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. Tak ada pun kita dapat 11. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. Dah lebih dah. Tak ada. Maksudnya tak ada lah. Kalau 9 kita boleh tulis dalam bentuk terringkas. 3 kuasa 2. Tetapi 3 sebelah ni tak boleh diringkaskan. So kita tak boleh, kesimpulannya 11 dan 9 itu kita tak ada asas yang sama yang kita boleh tulis mewakili kedua-duanya. Maka inilah dia dalam bentuk terringkas. Jadi apa yang kita dapat adalah 11 dan 9 itu nanti kita tak boleh menggunakan hukum indeks yang pertama ini tadi. Yang darab tu. Sekarang awak lihat kita sebenarnya nak fokus kepada 3 di luar kurungan tu. Jadi 3 itu kita perlu darabkan dengan setiap satu kuasa bagi setiap sebutan. Jadi sebutan pertama 11 kuasa 3. Jadi kuasa bagi 11 adalah 3. Jadi kita akan darabkan dengan kuasa di luar kurungan. So 3 darab 3. Jadi dia akan jadi 11 kuasa 9. 3 darab 3, 9. Darab untuk sebutan kedua kuasanya adalah 5. Maka apa kita buat? Kita darabkan dengan 3 di luar kurungan, dia akan jadi 9. 5 darab 3 adalah 15. So sampai di sini awak perlu lihat, ini yang tadi saya kata boleh tak pula guna hukum indeks yang lain, hukum indeks pertama, kedua. Kalau kita lihat asas dia tak sama dan tidak boleh dipermudahkan lagi, maka jangan pula awak pergi kata cikgu 11, 9 tambah 15. Entah mana dia dapat konsep ni. So ini tak wujud. Jadi kenapa tak boleh? Tak boleh sebabnya asasnya tidak sama. Maka jawapan akhir dia ini sahaja. Jangan pula awak tambahkan 9 tambah 15. Untuk soalan ringkaskan atau pemudahkan, cukup sampai sini. Ini adalah jawapan akhir. Sekarang awak lihat sekiranya arahan soalan atau kehendak soalan adalah selesaikan. So apa maksud selesaikan? Step pertama samalah. Kita akan buat, kita darab setiap sebutan punya kuasa itu dengan kuasa di luar kurungan. So dia akan jadi 11, 3 darab 3, 9 darab 9, 5 darab 3, 15. Sama sahaja. Cuma sekiranya soalan itu adalah selesaikan, maka awak perlu cari apakah nilainya. Kalau tadi ringkaskan, stop sampai sini. Tetapi kalau soalan selesaikan, awak akan cari jawapan akhirnya apa. So saya nak awak gunakan kalkulator. Jangan congak. 11 kuasa 9. So kita tekan kalkulator. 11
kuasa guna yang ni 9. Okey, dapat jawapan darabkan dengan 9 kuasa 15. Okey, so awak akan dapat 4.855 darab 10 kuasa 23. Okey, kita lihat kepada jawapan yang diberikan oleh kalkulator, dan kita kalau ambil kalau panjang-panjang macam ni, kita ambil 3 tempat perpuluhan saja. So kita akan bundarkan jadi 4.855 darab 10 kuasa 23. Okey. So apa yang awak kena lihat di sini, nampak tak perbezaan jawapan akhir yang awak perlu tunjukkan. Sekiranya soalan itu adalah ringkas kan, cukup untuk awak menggunakan hukum indeks sahaja. Dia hanya nak tengok awak boleh tak aplikasikan hukum indeks yang disenaraikan untuk menyelesaikan soalan. Tetapi kalau soalan B memang terang dan jelas bahawa kehendak soalan adalah selesaikan, maka tak cukup awak stop sampai step ini. Awak perlu cari jawapan akhir lah, jawapan akhirnya berapa. Okey, saya harap itu clear lah. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada contoh. Okey, contoh C dengan D. Okey, C dengan D soalannya adalah permudahkan. Kenapa soalan permudahkan? Kerana awak nampak di dalam soalan C dengan D wujudnya pemboleh ubah. Nampak? Bila ada wujud pemboleh ubah begini, mana mungkin kita boleh cari nilai dia, betul tak? Berbeza dengan sebelum ini. Yang ini dia hanya mengandungi nombor sahaja. Jadi kita boleh kira, kita boleh tekan guna kalkulator. Sebab itu soalan dia ada selesaikan. Tetapi kalau awak lihat soalan yang ada pemboleh ubah, soalannya hanya sampai ringkaskan atau permudahkan sahaja. Logiknya adalah kita tak boleh mencari nilai akhir sekiranya dia adalah pemboleh ubah. Okey, maksud pemboleh ubah itu adalah sesuatu yang kita tak tahu nilainya. Jadi kita tak boleh cari jawapannya, jawapan akhirnya berapalah. Sebab itu soalannya permudahkan. Maksudnya di sini kita hanya mengaplikasi hukum indeks itu sahaja. Jadi awak lihat, okey, di dalam soalan C ada berapa perkara di dalam kurungan itu. Itu yang penting. So saya dah gariskan tadi. So ada 3 benda, 1, 2, 3, dan ketiga-tiga itu adalah merupakan pemboleh ubah ataupun huruf. Jadi berdasarkan takrifan tadi, hukum indeks ketiga tadi, okey, kita perlu darabkan kuasa di luar kurungan dengan setiap satu. Ingat setiap satu. Okey, ini clear, kuasanya nombor 3, 4, 2. Hati-hati. Biasa soalan salah satu itu dia P sahaja. Ingat tadi saya kata contoh kalau P sahaja tak ada kuasa di atas, awak tuliskan 1. Itulah tujuan awak tuliskan 1 supaya awak nampak apa yang awak kena darabkan. Sebab biasa kalau contoh saya buat M kuasa 3, N kuasa 4, P sahaja begini. Okey, 5. Kalau begini biasa pelajar jawapan dia apa? Oh, yang ini dia nampak kena darab. Tiba-tiba yang ini dia tak nampak kena darab. Sebab apa? Sebab kuasa dia tak ada. Ni tak ada. Jadi hati-hati kalau yang tak ada kuasa begini, awak letakkanlah 1 di atasnya. Ini contoh bagi kalau yang tiada kuasa di atas. Okey, balik kepada sini. Okey, kita tahu bahawa setiap satu kuasa yang di dalam kurungan ini perlu didarab dengan 5. Okey, awak letaklah, buatlah anak panah begini supaya kita tak tertinggal. So kita akan tulis M 3 darab 5, 15. N 4 darab 5, 20. P 2 darab 5, 10. Okey, so ini sahaja jawapan akhir dia lah. So dia tak ada selesaikan. Sebab apa? Mana mungkin kita tahu nilai M, mana mungkin kita tahu N, mana mungkin kita tahu nilai P, sebab tak diberi dalam soalan. Dan apa yang kita nak masukkan dalam kalkulator, tak ada. Jadi sebab itu soalan yang berkaitan pemboleh ubah, soalannya biasanya permudahkan sahaja, bukan selesaikan. Okey, seterusnya kita tengok contoh D. Okey, contoh D ini, okey, saya nak tekankan sedikitlah dekat hukum indeks back balik kepada yang ini. Hukum indeks yang kedua ini, kalau awak lihat dia adalah bahagi kan. Bahagi ni sebenarnya boleh ditulis dalam pelbagai cara. Okey, pelajar selalu terlupa bahawa A kuasa, contoh A kuasa M. A kuasa M
bahagi A kuasa N. Ini memang jelas menggunakan simbol bahagi. Jadi, tapi perlu awak ingat sebenarnya bahagi juga boleh ditulis dalam bentuk per. Begini. Okey, ini juga sebenarnya merujuk kepada bahagi. Jadi pelajar sering terlupa kalau soalan hukum indeks dia belajar macam ni. Tiba-tiba soalan keluar per macam ni. Cikgu ni nak guna hukum apa? Ini sebenarnya menggunakan hukum yang sama, iaitu hukum bahagi, hukum indeks yang kedua, iaitu bahagi. Jadi apa kita perlu buat adalah kita tolakkan sahaja sekiranya asasnya sama. Okey, ingat lagi sekali, sekiranya asas sama. Okey, back kepada soalan tadi. Kalau lihat di sini, okey. Di dalam kurungan ini, okey, kita tengok satu persatu. Okey. Kita tengok yang sebelah atas dahulu. Okey, kita tengok sebelah atas dahulu. Sebelah atas ini, okey, kita tutup dahulu yang bawah. Kita tengok sebelah atas ni dahulu. Sebelah atas ini ada dua perkara. Macam tadi saya sebut. Perkara pertama adalah negatif 3. Ingat, kita perlu asingkan antara nombor dan juga huruf. Sebab setiap satu itu, kita akan menggunakan hukum indeks ketiga. Okay. Yang kedua adalah A kuasa 5. Okey. Maksudnya sebelah atas itu sahaja ada dua perkara. Okey, kemudian kita tahu negatif 3. Negatif 3 tak ada apa-apa kuasa di atas, sentiasa tuliskan 1. Baru kita akan aplikasi hukum indeks yang ketiga, 6 darab 1, 6 darab 5. Nampak? Okey, so apa yang kita buat adalah kita akan tulis semula lah. Okey, ini saya hanya fokus kepada yang di atas sahaja. So dia akan jadi negatif 3, 1 darab 6 dapat 6. Okey. Okey, A kuasa 5. 5 darab 6 dia akan jadi A kuasa 30. Okey. Per. Barulah kita tengok di bawah. Dan di bawah ini ada satu sahaja perkara, iaitu B kuasa 4. Dan sama juga, walaupun dia duduk di bawah, dia berkaitan dengan kuasa di luar kurungan. 4 kuasanya, maka 6 perlu didarab dengan 4. So dia akan jadi B 6 darab 4, 24. Begitu. Okey. So negatif 3 kuasa 6, A kuasa 30, B kuasa 24. So awak tengok jawapan yang kita buat ini ada 3 perkara. Apakah perkaranya? Yang pertama negatif 3 kuasa 6, yang kedua A kuasa 30, yang ketiga B kuasa 24. So ada 3 perkara kan. Ketiga-tiga itu tidak mempunyai asas yang sama. Yang ini asasnya negatif 3, yang ini asasnya A, yang ini asasnya B. Okey. Jadi kita tak bolehlah menggunakan hukum indeks. Jadi kalau soalan permudahkan, inilah dia jawapannya. Okey, sebab ketiga-tiga sebutan itu tidak mempunyai asas yang sama. Okey, so saya harap clear sehingga soalan D. So soalan D ni dia ada melibatkan gabungan lah. Kalau lihat per itu sebenarnya bahagi, tapi kita tak boleh buat guna hukum indeks. Sebab apa? Sebab asasnya tidak sama. Okey, kita lihat kepada yang lebih kompleks lagi. Okey, soalan E dengan F lah. Okey, kita tengok soalan E dengan F. Okey, kedua-dua soalan E dengan F ini ada per. So kita tahu dia sebenarnya adalah melibatkan operasi bahagi lah. Okey, sebab dia tak menggunakan simbol bahagi, tapi dia menggunakan per kat situ. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey. So lepas ni saya harap awak follow apa yang saya tunjukkan ini. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, jangan gopoh-gapah, lihat kedua-dua sekali. Lihat satu-satu, tengok sebelah atas dulu. Ada berapa perkara? Ada 2 perkara, iaitu M kuasa 5 dan N kuasa 7. Kita tahu kuasa di luar kurungan itu mesti dikaitkan dengan setiap perkara di dalam kurungan. Okey. So apa yang kita buat? Menggunakan hukum indeks yang ketiga, kita akan darabkan lah. So dia akan jadi M 5 darab 3, 15. Okey, N 7 darab 3, 21. Okey, baru settle untuk sebelah atas. Dan baru kita tengok yang nombor 2. Bila kita tengok nombor 2, kita tutuplah yang di atas tu. Jadi bila kita tengok yang di atas, yang di bawah pun kita nampak ada 2 perkara, iaitu M kuasa 2 dan N kuasa 3. Jadi setiap satu itu dia ada dia punya kuasa di luar kurungan, dan kita tahu kuasa di luar kurungan perlu didarab setiap satu. Jadi M
kuasa 2 darab 2 dapat 4. N kuasa 3, 3 darab 2 dapat 6. Okey, so kita dapat macam ni. Tapi kalau awak perhatikan, kita baru menyelesaikan hukum indeks yang ketiga. Bila kita lihat balik jawapan kita ni, kita nampak, kita perasan sesuatu. Apakah dia? Kita nampak ada asas yang sama, iaitu M dengan M. Okey, dan juga N dengan N di bawah. Okey, jadi kita tengok M dulu. So M ni dengan M kedua tu, dia atas dengan bawah, maksudnya per kan. Jadi bila per begini, bermaksud dia menggunakan hukum indeks yang kedua, iaitu bahagi. Jadi apa kita buat kalau dia dia melibatkan operasi bahagi? Jadi kita perlu tolakkan. Okey, ingat balik ni, kalau bahagi kita tolakkan. Ini hanya jika asasnya sama. Dan kita tahu M dua-dua atas dengan bawah sama. Jadi kita tulis sekali sahaja. Kita tulis M. Okey, kita perlu tolakkan lah sebab dia per kan, atas bawah. Jadi 15 tolak 4. Kena tulis sebab pemarkahan adalah diberi apabila awak tunjukkan 15 tolak 4, awak membuktikan bahawa awak menggunakan, aplikasikan konsep hukum indeks. Perlu tunjukkan. Sini ada markah. Biasa pelajar dia tak ikut cakap saya, dia tak tulis. Saya tahu semua pandai 15 tolak 4 kan. Berapa 15 tolak 4? 11. Terus tulis 11 kat situ. Okey, tak nak macam tu, mesti tulis 15 tolak 4 dahulu. Okey, kemudian N dengan N pun sama. N atas, N bawah. So kita tahu ni adalah bahagi. Jadi bahagi kita menggunakan hukum indeks kedua dan kita perlu tolakkan kuasanya. N tu tulis sekali. 21 tolak 6. Nampak tak? So dia awak nampak flow tadi, soalan yang saya beri daripada senang, dia pergi pada sederhana, kemudian dia pergi kepada agak kompleks, di mana kita ada langkah seterusnya sebelum kita stop. Jangan stop sampai sini. Bila awak stop sampai sini, maksudnya jawapan awak tu belum habis. Sebab apa belum habis? Kita nampak dah ada benda yang sama, tapi kita buat tak nampak. Sedangkan dalam hukum indeks ni, dalam tajuk indeks ini, kita mesti tulis dalam bentuk yang terringkas. Maksudnya kita menggunakan apa sahaja yang boleh untuk kita selesaikan lah. Jadi kalau dia melibatkan asas sama, kita mesti boleh menggunakan hukum indeks. Okay? So barulah kita selesaikan lah. M 15 tolak 4 11. N 21 tolak 6 dapat 15. Okay? So jawapannya adalah M kuasa 11, N kuasa 15. Okay? So M dengan N tu kita tulis bersebelahan. Sebab awak nampak kat sini M dengan N tu bersebelahan. Kita hanya menggunakan menyelesaikan bagi setiap satu sahaja. 15 tolak 4. Tapi M dengan N, di antara M dengan N tu di sebelah menyebelah. Okay? So jawapan akhirnya adalah M kuasa 11, N kuasa 15. Okay, ni boleh tak selesaikan lagi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia punya asas dia dah tak sama. Jangan pula M 11 tambah 15 cikgu. Tu tak tahu teori mana, ajaran mana. Okay? So stop sampai sini, habis. Sebab itu soalan ini permudahkan saja. Sebab apa? Tak boleh diselesaikan. Kita tak boleh lah tahu selagi tak diberi nilai. Kalau diberi nilai dalam soalan N tu apa, barulah kita boleh cari. M tu apa, barulah kita boleh gantikan dan kita kira lah menggunakan kalkulator. Dan soalan yang terakhir, okay, kita lebih kepada kompleks, lebih rumit sikit. Kalau awak lihat soalan ini gabungan beberapa benda. Sentiasa ingat, saya suka mengingatkan pelajar saya bahawa setiap kali awak nampak soalan yang rumit begini, jangan fokus kepada semua sekaligus dalam satu masa. Tengok satu-satu. Okay, apa yang saya maksudkan dengan tengok satu-satu? Awak nampak ada 1, 2, 3 kat situ kan? Tutup dulu yang lain. Lihat satu-satu. Kita tengok yang ni dulu. Okay, bila kita tutup yang lain, automatically kita punya mata, kita akan fokus kepada yang ini saja. Kalau kita buka, kita dah nampak sini-sini dah serabut, last-last awak tak buat jawapannya. Okay, so kita tutup. Ambil lah apa-apa tu, awak tutupkan lah. Contoh saya ambil kertas, saya tutup macam ni. So kita ada macam ni kan, kita fokus dekat sini saja. So kita nampak dekat sini.
Bila nampak ada kurungan begini, ingat Cikgu Hidayah kata tengok setiap satu benda di dalam kurungan. Kita nampak ada nombor Nombor ni tolonglah awak jangan tengok sekali. Tengok dia sebagai berasingan dengan huruf-huruf yang ada ni. So kita nampak ada nombor 5. Yang pertama, kita ada X, kita ada Y, ada 3 perkara. Tolonglah, ini selalu pelajar dia terlupa untuk masukkan 5. Dia anggap 5XY sekali. Tak, 5 tu sebagai satu perkara, X satu perkara lain, Y sebagai perkara lain. So sentiasa ingat, kita nampak dekat sini hanya Y sahaja yang ada kuasanya. Jelas ditunjukkan kan. Manakala 5 dengan X tu tak ada kuasa. Ingat tadi saya pesan, kalau tak ada kuasa, kita letakkan satu di atas setiap satu itu. Barulah kita nampak yang kita perlu darabkan 2 di luar kurungan itu dengan 3 perkara. Nampak tak? Setiap apa yang saya ajar awak itu ada dia punya fungsi dia, ada peranan dia. Ingat sekali lagi, kalau dia tak ada kuasa, kita tulislah kuasanya di situ. Okey, lepas tu apa kita buat adalah kita akan selesaikan untuk okey. So fokus kat sini saja. Okey. So kita tulis baliklah. 5 X 1 darab 2 dapat 2. X 1 darab 2 dapat 2. Y. Okey, 4 darab 2 kita dapat 8. Okey, nampak tak? Kita selesai untuk yang pertama. Baru kita tengok yang sebelah dia. Okey, darab. Yang sebelah ni tak ada apa-apa kurungan. So bila tak ada apa-apa kurungan, kita tak perlulah nak buat apa-apa penyelesaian hukum indeks di situ. So kita hanya salin balik sahaja. Begitu juga dengan di bawah, tak ada apa-apa kurungan, so kita salin balik. Jadi kesimpulannya untuk step yang kedua ini, kita menyelesaikan yang pertama itu. Okey, so kita akan jadi begini. Jadi di sini ni ada markahnya. Okey, pemeriksa nampak awak buat di sini satu markah di sini. Okey, dia akan bagi satu markah di sini. Sebab awak menggunakan hukum indeks, awak aplikasikan hukum indeks, ada markahnya. Dalam matematik, jalan kerja sangat penting. Okey, bila kita dah selesaikan kurungan, barulah kita lihat kepada apakah seterusnya yang kita nak selesaikan. Okey, bila jadi begini, awak nampak setiap sebutan 1, 2, 3, ada 3 sebutan kan. Sekiranya ke semua sebutan itu dia merangkumi ada nombor dan ada huruf pemboleh ubah. Saya nasihatkan sila kumpulkan nombor ataupun kita sebut perkali ni sebenarnya. So kita bulatkan perkali-perkalinya atau nombornya sahaja. Nombor ini sahaja kita asingkan ke tepi, di mana kita akan selesaikan dia bersama, iaitu 5 kuasa 2 darab 6 bahagi 15. Nampak? Saya asingkan nombor sahaja. Okey, saya asingkan nombor sahaja. Tolong fokus. Kemudian barulah pemboleh ubah ataupun huruf dengan huruf. Huruf ini barulah kita menggunakan hukum indeks. Sebab apa rasionalnya? Tadilah saya kata hanya yang mengandungi nombor je kita boleh kira, betul tak? Kita boleh dapatkan jawapan akhir kan. Jadi nombor-nombor ni kita bawa ke tepi, kita kumpulkan bersama-sama supaya kita boleh tekan kalkulator di sini. Okey. Kemudian di kuasanya itu barulah kita gunakan hukum indeks. Okey, kita kenal pasti. Kita nampak, cari ada tak asas yang sama bagi ketiga-tiga sebutan. Okay, kita nampak ada X di situ. Ketiga-tiga ada X. Tetapi ketiga-tiga itu melibatkan darab dan juga bahagi sebab atas dan bawah. Jadi kita combinekan sekali. Kita tahu, kita dah ada dalam kepala dah ni, bahawa kalau darab kita tulis sekali je. Asas yang sama tulis sekali. Walaupun ada 10 X, kita tulis sekali. X yang pertama kuasanya adalah 2. Dan X kedua itu operasinya darab. Maka kita menggunakan hukum indeks pertama, iaitu kita tambahkan kuasanya 10. X yang ketiga per. Per itu maksudnya bahagi. Jadi bahagi itu tolak 4. Okey, tolak 4. Dan Y. Okey, Y
pun ada Y yang sama, iaitu tengok Y. Ketiga-tiga ada Y. Okay. So, apa kita buat adalah kita menggunakan hukum indeks. Y pertama dengan Y kedua darab. Jadi, kita perlu tambahkan. Y kedua tak ada kuasa, sentiasa letak 1. Ingat tadi saya kata. So, Y pertama dengan Y kedua darab, maka kita tambahkan kuasanya. Okay. Dan Y ketiga per di bawah, itu menunjukkan dia bahagi. Jadi hukum indeks yang kedua, iaitu kita tolakkan. Tolak 6. Okey. So, saya harap di sini clear lah. Nampak tak? Okey. Kita akan selesaikan untuk yang dalam kurungan kerana dia melibatkan nombor saja. Itulah dia fungsi, kita asingkan nombor dengan nombor supaya kita boleh kira. Guna kalkulator sahaja. Okey, 5 kuasa 2. So, 5 kuasa 2. Okey, darab 6 bahagi 15. So, kita dapat 10. Okey, so kita terus tulis 10. Okey, 11 ini X. Okey, kita kira lah. 2 tambah 10. 12 tolak 4, 8. So, X kita dapat kuasa 8. Okey, Y. Y 1 tambah 8, 9. 9 tolak 6, 3. Nampak tak? Daripada serumit-rumit soalan ini, kita dapat jawapan yang seringkas-ringkas dan semudah-mudahnya. So, 10X kuasa 8, Y kuasa 3 jawapannya. Jadi ini dah tak boleh diselesaikan lagi. Ini adalah jawapan akhir, di mana awak nampak asasnya itu dah tak sama bagi ketiga-tiga lah. So nilainya pun kita dah selesaikan. Kita dah tak nampak ada kuasa. Selagi awak nampak ada kuasa macam ni, 5 kuasa 2 tu belum habis. Jadi kita perlu kira lah. Jadi bila awak nampak kat jawapan akhir ni 10 tu dah tak ada kuasa-kuasanya, maka itu adalah jawapan terakhir lah. Okay, so 10X kuasa 8, Y kuasa 3, itu jawapan akhir. Okay, so saya harap itu clear. So itu sahaja sebenarnya kita punya pembelajaran hari ini. Jadi saya harap awak lihat, fahamkan semula video penerangan saya ini, sebab ia telah lengkap. Saya tunjukkan satu persatu bagaimana awak nak selesaikan, dan kita nak menggunakan hukum indeks. Di mana kita nak guna hukum indeks? Terutamanya soalan yang beginilah. Biasa soalan periksa dia rumit sebegini. Jadi lihat satu persatu. Okey. So untuk jam yang pertama ini, tolong lihat video ini dan jangan lupa untuk typekan nama penuh dan juga kelas di ruangan komen di bawah video ini. Okey, terima kasih semua.